الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kembali dapat kita bertemu pada malam ini. Ni setting. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat semula kita bertemu pada malam ini untuk kita kembali menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, iaitu Kitabul Arba'in fi Mabani al-Islami wa Qawaidil Ahkam, yang lebih dikenali dengan Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita langsung saja untuk malam ini memasuki, iaitu Al-Hadithul Awal, hadis yang pertama. Setelah kita selesai pada 4 pertemuan, iaitu pada pengenalan dan juga mukadimah kitab, ya, khutbah bagi kitab yang telah dijelaskan dalam 2 sesi. Sebelum itu 2 sesi pengenalan terhadap pengarang kitab dan juga tentang sinopsis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kita akan memulai dengan Al-Hadithul Awal. Baik, Syakir baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadithul awwal, al-a'malu bin-niyyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, wa Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Baik, alhamdulillah, ini adalah hadis yang pertama. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Rasulullah SAW yaqul, bersabda, ya, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya, ya, setiap amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa,
Jadi sungguhnya untuk setiap orang hanyalah apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Oleh itu sesiapa atau barang siapa yang berhijrah kepada Allah, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang akan diperolehinya, atau perempuan atau wanita yang akan dikahwininya atau dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada tujuan dia berhijrah tersebut. Jadi hadis ini adalah hadis yang pendek, ringkas dan straightforward, boleh faham makna dia. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Baik, kita jelaskan secara ringkas. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama baca supaya kita dapat membacanya dengan benar dan nanti kita akan hafalkan. Ikut An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Baca. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu A'malu binniyat. binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. فهجرته إلى ما هاجر إليه. Baik, cukup sangat tu. Ada riwayat bawah tu tak payah baca. Kita baca matan saja. Tu rawah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ni adalah muttafaqun alaih. Sepakat. Hadis yang paling kuat sekali adalah hadis yang disepakati oleh kedua-dua, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, iaitu Bad'il Wahyi, pada bab permulaan wahyu, pada kitab dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 1, mula-mula sekali. Manakala dalam hadis riwayat Muslim pula dalam kitab, iaitu Al-Imarah, tentang pemerintahan, iaitu pada bab Innamal a'malu binniyat, tajuk dia. Itu hadis 1907. Tu. Jadi kalau nak tengok sanad lengkapnya, boleh dirujuk di situ. Kita tak payah cerita sanad lah, walaupun nanti catat sanad ni. Kita tak perlu cerita yang tu belajar dalam bab lain. Sebab kita nak urai secara ringkas. Baik, yang pertamanya hadis ini, periwayatnya adalah iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Secara ringkas, beliau radhiyallahu anhu adalah khalifah Islam yang kedua. Dan yang pertama kali digelari sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Tengok ni, sini. Disebut An Amirul Mukminin. Jadi tengok. Imam Nawawi rahimahullah nak bagi kita satu ilmu baru. Ciri khas yang ada pada Umar radhiyallahu anhu ini, salah satunya dia dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Sebab apa? Sebab dia adalah khalifah Islam yang kedua sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah orang pertama yang diberi gelaran sebagai Amirul Mukminin. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia khalifah yang pertama, tapi dia diberi gelaran sebagai khalifah. Khalifati Rasulullah SAW. Iaitu penggantinya Rasulullah SAW. Sehingga kemudian diganti oleh Umar. Pada awalnya Abu Bakar digelari sebagai khalifah. Umar radhiyallahu anhu digelar sebagai silap tadi. Umar digelari sebagai khalifati Rasulullah. Sebab apa? Khalifah yang pertama, yang kedua khalifah lagi, betul kan? Pengganti pada pengganti. Yang kedua. Jadi panjang. Jadi pada satu ketika, satu hari ada seorang utusan datang dari daerah lain, minta untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Dia panggil, saya nak jumpa dengan Amirul Mukminin. Maka sejak itulah Umar radhiyallahu anhu digelari sebagai Amirul Mukminin, iaitu pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Itu secara ringkas sudah. Adapun perinciannya lihatlah dalam biografi tentang Umar radhiyallahu anhu. Sini tengok, Imam Nawawi rahimahullah
setelah menyebut ya gelaran kepada khalifah ini iaitu Umar sebagai Amirul Mukminin, kemudian disusuli dengan apa ni? Kunyah. Kunyah bagi Umar radhiyallahu an adalah Abi Hafs. An Abi Hafs ataupun Abu Hafs. Ya. Baik. Kemudian baru datang namanya. Ya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Kita sebutkan dalam sebelum pengenalan. Metodologi Imam Rahimahullah memperkenalkan kepada kita semuanya tentang siapa? Tentang kunyah. Ya. Kalau ikut senarai yang dibuat ni, semua para sahabat Nabi SAW ya, yang menjadi perawi dalam kitab ini disebut kunyahnya. Banyak. Nanti kita akan sebut tiap-tiap satu bila sampai, ya kecuali yang berulang-ulang. Sebab nanti hadis kedua diriwayatkan juga oleh Umar radhiyallahu an. Jadi Imam Rahimahullah tak ulang lagi kunyah itu. Ya, menunjukkan apa? Kita dah ingat dah kunyahnya. Kalau disebut, apakah kunyah bagi Umar radhiyallahu an? Amirul Mukminin Abu Hafs. Ya, Hafaz. Baik, itu ya tentang perawi hadis ini, yakni sahabat Nabi SAW. Baik, hadis ini ya secara maknanya menjelaskan tentang iaitu di mana Nabi SAW menyebut ya sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niat. Ya. Dan ya, sesungguhnya setiap orang hanyalah apa yang dia niatkan. Maknanya seorang itu bergantung kepada niat. Dia buat itu bergantung pada niat. Ya. Baik, ada dua statement di sini. Satu yang telah kita bacakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua iaitu sesiapa yang hijrah pada Rasul Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu satu. Yang kedua, sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang akan diperolehinya atau perempuan yang akan dikahwininya, maka hijrahnya adalah kepada tujuan dia berhijrah tersebut. Baik, sekarang kita akan baca faedah daripada hadis ini. Yang pertamanya, bab ini menjelaskan tentang, hadis yang pertama menjelaskan tentang peranan niat terhadap amal perbuatan yang dilakukan. Ya, terhadap apa ni? Niat. Jadi dalam bab ini, hadis ini menjelaskan ya perkara yang sangat besar. Hadis ini merupakan perkara yang sangat besar sehingga berkata para imam, para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya berkaitan dengan hadis ini, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya hadis ini iaitu innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis, ya adalah merupakan ya 1/3 ilmu. Dan dia masuk dalam 70 perbahasan fiqh. 70 bab fiqh. Apa maksud Imam Nawawi rahimahullah ni? Ya sebab apa Imam Nawawi rahimahullah sebut 1/3 ilmu? Sebab ilmu itu ya dia bagi pada 3, ilmu dan amal. Betul kan? Amalan hati, amalan lisan dan amalan badan, anggota tubuh badan. Jadi yang ini hari ini amalan apa ni? Amalan hati. Ya berkata pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkaitan dengan hadis ini, iaitu pokok-pokok agama Islam ini terdiri daripada 3 buah hadis. Dasar Islam tu datang daripada 3 hadis ni. Ibu dia. Ya, apa dia? Yang pertama hadis inilah, innamal a'malu binniyat. Yang kedua iaitu hadis yang kelima nanti di dalam Arba'in An-Nawawiyah, iaitu ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hadis yang nombor 6 nanti, al halal ya bayyinun wal haram bayyinun. Tak dia sebut tu, tahulah dia ambil ringkas dia. Innal halal tu ya lengkaplah. Ya. Betul tu. Jadi 3. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata putaran Islam tu pokok dia kat sini 3. Berkata pula Ishaq bin Rahawih rahimahullah, dia kata ya terdapat 4 buah hadis yang merupakan asas Islam. 4. Imam Syafi'i rahimahullah sebut 1/3, Imam Ahmad rahimahullah sebut 3. Ya, Imam Ishaq ya bin Rahawih rahimahullah menyebutkan ada 4. Iaitu hadis ini yang pertama, hadis kedua yang tadi innal halal tu, hadis ketiga adalah tentang hadis nombor 4 nanti tentang penciptaan. Ya, kemudian ditetapkan takdir. Dan hadis yang keempat iaitu hadis kelima. Hadis tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, jadi 4. Ya. Dan banyak ulama yang menyebutkan komentar, tapi semua yang mereka sebut salah satu hadis tu adalah hadis ini. Menunjukkan hadis ini sangat besar faedahnya. Sehingga salah seorang ya ulama yaitu Al-Hafiz Abdul Hasan Tahir bin Muwaffiz Al-Ma'afiri Al-Andalusi rahimahullah bersyai kaedah tu hadis ni. Dia masuk gabung inilah hadis pokok Islam. Apa dia? Dia kata umdatud dini indana
kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqi syubuhati wazhad wada'ma laisa ya'nika wa'malan biniyah. Tiang agama di sisi kami adalah empat perkataan daripada kata-kata iaitu makhluk terbaik, yang Nabi SAW. Apa dia? Yang pertama, jauhilah syubhat tadi, halal haram tu. Zuhudlah, izhad fid dunya, yuhibbak Allah. Nanti akan datang hadis ke belakang. Dan tinggalkanlah apa yang tidak berkaitan denganmu. Min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan beramallah dengan niat. Jadi ulama ni dia tengok perspektif yang berbeza. Tapi dalam semua tu walaupun dia ada perbezaan, tapi satu sama semua. Apa dia? Hadis pertama ada. Innamal a'malu bin niat. Jadi dalam perbahasan niat ni, ya, ada beberapa perkara. Yang pertamanya, ya, niat dia adalah amalan hati. Amalan hati yang tak kelihatan, hanya diketahui oleh pemiliknya. Ya, sebab kita tahu dah amalan tadi terbahagi kepada berapa? Amalan terbahagi kepada berapa? 3. Amalan apa? Hati, lisan, amalan perbuatan, ya, jawarih wal arkan. Ya. Sebab tu 1/3 tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Dan niat dia adalah, ya, mukadimah kepada segala amal. Ya. Tu. Dan niat dan amal dia adalah berpasangan, tak terpisahkan, dia kembar. Ibarat pen dan dakwat, ibarat duit shilling, dua muka ada. Ya. Ibarat ruh dan jasad. Jadi niat dan amal dia tak terpisahkan. Ya. Jadi niat ini ada pada dua perkara. Yang dibahaskan di sini adalah yang pertama datang dari jurusan ibadah. Yang kedua datang daripada adat kebiasaan manusiawi. Ya. Jadi ibadah pula, ya, datang pula dalam dua jurusan. Faham? Boleh? Ya. Ibadah, niat. Niat itu dalam ibadah apa? Iaitu untuk membezakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, kita solat 2 rakaat. Ni nak solat wajib ke nak solat sunat? Beza jenis ibadah tu. Kalau 2 rakaat subuh, niatnya adalah subuh. Kalau sunat 2 rakaat, ya, qobliyah, subuh. Tak sama, betul kan? Jadi nak membezakan jenis ibadah tu. Tu. Kemudian niat juga, ibadah juga, niat juga berkaitan dengan ibadah. Iaitu kita buat tu, ya, tujuannya untuk siapa? Niat tu. Ya, kerana Allah ke atau sebaliknya? Dan disitulah nanti, sebab itu para ulama sebut niat ini adalah wajib pada perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. Wajib. Ya. Wajib. Jadi kena ada niat. Macam kita nak puasa wajib, perlu niat tak? Perlu. Dah ada syarat dia. Jadi tujuan niat adalah untuk membezakan suatu ibadah daripada ibadah yang lain. Yang kedua adalah tujuan niat membezakan tujuan ibadah tersebut dilakukan. Adakah kerana Allah semata-mata atau sebaliknya? Ya. Jadi kalau ibadah itu ditinjau daripada jenisnya, ada ibadah wajib, ada ibadah sunat, betul kan? Jadi niat tadi akan bergantung di situ. Dibezakan dia dengan niat. Adapun dalam urusan kebiasaan manusiawi, makan, minum, tidur, mandi, ya, berjoging, bersukan, bekerja, itu tak perlu niat. Ya, saya nak makan nasi ni kena niat ni, aku makan nasi sepinggan kerana Allah Ta'ala. Ada orang buat begitu? Itu orang tak betul lah. Ya. Yang itu tak perlu niat. Itu adalah tabiat manusiawi. Tapi, ya, mandi tadi, bekerja, tidur dan sebagainya, boleh dia jadi amal ibadah. Bila kita niat, tujuannya untuk apa? Untuk sebagai wasilah membawa kita kepada menunaikan ibadah. Contoh, kita mandi. Mandi untuk menguat tubuh badan. Supaya kita boleh melakukan amal ibadah, ya, dengan sempurna, sihat. Tu. Contoh macam kita duduk-duduk dalam masjid. Kita masuk masjid, dia boleh dua. Kalau niat tu nak rehat, nak tidur, terlentang situ, maka itu adalah, ya, tak dapat apa-apa. Tapi kalau dia niat masuk masjid i'tikaf, dapat pahala. Perbuatan sama, yang membezakan adalah niat. Jadi ibadah-ibadah yang bersifat manusiawi, tabiatnya boleh bertukar menjadi berpahala dengan niat. Baik. Jadi apa makna niat? Ya, niat adalah maksud atau tujuan hati.
Dia qasad, tujuan. Ya. Jadi iradah atau kehendak hati. Satu tekad nak berbuat sesuatu. Ya, sebelum dia berbuat sesuatu, dia dah ada niat. Tu. Tapi ada juga perbuatan tanpa niat. Itu tak sengaja, tak ada planning. Betul kan? Itu dalam hukum undang-undang dia tu dibahaskan. Ya, dia tak sengaja. Ya, contoh bunuh tanpa niat. Ya. Main-main pisau, tiba-tiba pisau dia terlepas, jatuh kena kawan tu, mati. Itu tanpa niat. Dan kita nak bahas itu di mahkamah. Tapi di sini kita nak cerita bab yang berkaitan dengan niat. Jadi, ya, amal kita pula dibahagi pada dua, iaitu amal yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita buat, iaitu perintah syarak. Iaitu apa? Amal-amal wajib. Itu dia adalah ibadah, maka mesti diiringi dengan niat. Contoh nak solat. Ya, kita tadi berwuduk tu, kita nak masuk waktu isyak, kita berwuduk. Untuk apa? Sesaja ke? Tak, sebab kita niat dah, kita nak solat. Situlah niat dah sampai. Ya. Jadi sebab itu para ulama menjelaskan bahawa ya, niat itu bukan lafaz. Bukan dilafazkan dengan lisan. Usolli itu bukan. Ya. Niat itu adalah lintasan hati. Baik. Ya. Jadi dia, ya, amal terbagi pada dua, yang diperintahkan, iaitu perintah syarak, amal wajib dan amal haram. Amal haram apa? Dilarang berbuat. Dilarang kita, haram hukum dia. Ya, contoh apa? Contoh apa? Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mencuri, minum arak, itu kan dilarang. Tu. Ya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Jadi secara umumnya, ya, definisi syariat niat adalah tergerak hati atau lintasan hati untuk melakukan sesuatu pekerjaan, ya, demi meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dalam keadaan kita tunduk, taat, patuh, pasrah. Itulah niat. Jadi niat tu automatically dia dah ada dah. Macam contoh kita duduk dalam majlis ilmu ni, niat kita masing-masing telah menetapkan niat untuk apa? Untuk meraih ilmu, betul kan? Supaya Allah berikan ganjaran pahala. Kepuncaknya Allah berikan kita nanti syurga. Itu niat. Ya, sebab niat boleh terbalik nanti. Ya, terbalik menjadi, ya, niat yang, sebab itu niat ni sifat yang wajib ada pada dia adalah apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Sebab itulah kita baca Quran, baca hadis, kita akan jumpa banyak penjelasan tentang kewajipan seseorang itu mengikhlaskan niatnya. Ya, ikhlas, ya, kerana lillahi ta'ala. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Juzuk yang ke-30. Ya, dan tidaklah diperintahkan mereka itu melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan. Ya, dan supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi niat itu adalah pakaiannya, amalannya hati. Sehingga para ulama menyebutkan di antara perkara yang paling sulit, ya, untuk meraih keikhlasan, perkara yang paling sulit. Sebab itu ikhlas ni adalah satu anugerah, satu nikmat, ya, yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Sebab banyak orang yang melakukan amalannya nampak zahir, elok, sempurna, tetapi rupanya mengalami kecacatan di dalam hatinya. Kenapa? Ya, dia tidak ikhlas. Dia buat tu bukan kerana Allah. Ya, sebaliknya apa yang berlaku? Dia melakukannya itu, ya, padanya ada apa? Ada 3 perkara yang membinasakan dirinya. Iaitu apa? Yang merosakkan amalannya. Yang pertama apa kata ulama? Iaitu dia ada perasaan ujub. Ujub tu maknanya dia hairan diri dia. Ui, aku ni hebat betul lah. Suara dia bukan bercakap dengan suara hati dia ni. Ya. Aku sejak belum balik lagi sampai sekarang tak pernah tinggal solat. Puasa Nabi Daud sampai sekarang konsisten. Dia cakap seorang-seorang. Tu. Ya. Lagi parah nanti dia pergi beritahu orang pula. Kau tahu tak, aku sejak kecil dulu tau, sampai hari ni never fail tau. Puasa Nabi Daud. Hebat dengan intonasi, gaya je sekali. Habis. Nampak tak? Ya. Yang kedua, dia kagum dengan amalan dia, kagum. Tadi hairan. Sebab hairan apa? Dia tengok orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Dia rasa dia tu apa, born gifted lah. Excellent lah dia. Ni sendiri lah ni, yang ni tak perlu cakap pada orang. Dosa lah ni. Boleh menghapuskan amalan dia. Yang ketiga ni, apa ni? Dan yang ketiga adalah sombong. Ni 3 ni
Ujub. Ujub, sum'ah, sombong. Ya. Kibr. Kibir. Kibr. Ya. Dan kemuncaknya apa? Pembinasa segala-galanya, iaitu ar-riya. Itu yang paling bahaya. Menjahanamkan seluruh amal, riya. Ya, sebab itulah para ulama sangat berhati-hati dalam bab ini. Ya, sebab apa? Nabi SAW dah pesan dah. Ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Rawahu Ahmad. Yang amat aku takuti atas kamu ialah syirik yang paling halus. Iaitu ar-riya. Ya. Sebab ar-riya ini dia berbahaya. Bukan hanya hatinya saja berbicara, tapi dia akan menunjuk-nunjuk pada orang secara zahiriah. Kalau dia hati dia masih lagi boleh kira belum kira riak. Hati dia okey. Diri aja. Yalah, hati dia tu boleh jaga. Bukan senang. Mulut dia kata ya, hati menafikan. Dia bukan senang. Sebab itu para ulama sebut, di antara anugerah Allah yang paling agung, yang paling besar, yang wajib kita syukuri bila Allah berikan kita keikhlasan dalam berniat. Tengok Imam Nawawi rahimahullah macam mana nak jaga niat dia. Bukan senang. Ya. Niat ni penentu kemuliaan seseorang. Allah beri keistimewaan. Ya. Baik. Jadi riak ni adalah penyakit yang membinasakan, dan kita pun pernah sebut berkali-kali tentang kisah 3 orang yang dihumban lebih awal dalam keadaan wajahnya yang terserit. Betul kan? Amalan besar. Tapi sebab apa? Ya, masuk dalam neraka sebab riak. Buat tu bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk. Dia berjihad di jalan Allah supaya orang gelar dia sebagai pemberani di medan tempur. Mengajar kuliah sana sini tak berhenti 24 hours. Nak tunjuk dia tu penceramah handalan, hebat dalam penceramah. Yang ketiga siapa? Kaya, duit banyak, infak sana sini, iklan sana sini. Ya, kemudian bangga. Ni riak. 3 benda ni amalan besar. Sebab itu ada kaedah Abdullah Al-Mubarak rahimahullah kata apa tentang amalan-amalan ni yang berkaitan dengan niat. Kaedah penting berkaitan niat ni ada 3. Kita simplify. Yang pertama apa? Niat merupakan salah satu daripada syarat diterimanya amal seseorang. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, niat beri kesan, ya, impact, penentu terhadap amalan menjadi besar atau kecil dari aspek ganjaran pahala. Ya. Niat beri kesan terhadap suatu amalan itu terhadap pahala. Ya. Pahala tu dah jadi besar ke jadi kecil atau kosong terus, bergantung pada niat. Ya, satu kaedah agung yang disebut oleh Abdullah Al-Mubarak rahimahullah, dia kata apa? Rubba amalin saghirin tu'azzibuhun niyah. Berapa banyak ya amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah disebabkan niat tadi. Amalan tu kecil aja, tapi sebab dia ikhlas jadi besar di sisi Allah. Allah bagi dia pahala banyak. Apa contoh? Seseorang yang membuang halangan di jalanan. Dalam satu hadis, tak silap disebut dia masuk syurga akibat sikap dia ni. Seorang lelaki, dan satu riwayat lain seorang wanita pelacur yang masuk dalam perigi, cedok air bagi makan, bagi minum seekor anjing. Kiaskanlah hadis itu dengan yang lain. Kita tengok kucing aksiden tepi jalan, mengelupu patah kaki, kita berhenti ambil dia, bawa pergi klinik. Bawa pergi klinik habis sampai 500. Mahal je, kucing lagi mahal pada orang masuk klinik. Habis 500, ingatkan RM50 je, ingat RM20, 500 dah kena operation kaki. Ya, Masya Allah, kita buat. Kenapa? Kasihan, ikhlas nak tolong dia. Walaupun dia binatang, seekor kucing, bukan kucing kita, kucing gelandangan. Sebab itu amalannya kecil aja, tapi pahalanya menjadi besar. Sebab apa? Niat dia kerana Allah. Jadi jangan remehkan niat. Dan ya, kata Abdullah Al-Mubarak, warubba amalin kabirin, ya, tusawwiruhun niyah. Ya, berapa banyak amal yang besar jadi kecil pula disebabkan oleh niat. Apa contohnya? Amalan besar jadi kecil disebabkan oleh niat. Tadi 3 contoh tadi. Betul kan? Besar tak amalan tu? Besar. Berjihad, disambung nyawa, menyambung nyawa, pergi untuk mati. Besar. Ya, orang kalau boleh nak hidup lagi panjang, betul kan? Dia pergi itu mati. Duit banyak, bukan senang nak dapat duit ni. Ya, buat perniagaan tu, buat perniagaan ni, kerja overtime tak berhenti. Tiba-tiba bagi pada orang. Besar tak? Besar, perlu pengorbanan.
Menuntut ilmu, nak menyampaikan ilmu dengan senang. Sebelum nak boleh menyampaikan ilmu tu kecil lagi dah belajar dah. Hantar jauh untuk pernah kata hala dah. Orang tua hantar. Contoh para ulama dulu kan, waktu cukup pergi. Kecil-kecil lagi dah jauh daripada ibu bapa. Besar malahnya tapi jadi kecil. Sebab apa? Sebab niat. Ini kaedah yang sangat agung. Ya, sebab itulah ya para ulama membahas sebab ini begitu terperinci. Ya, antara perkara yang mula-mula mereka belajar untuk mengikhlaskan niat. Ya, sehingga ya banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menyebutkan tentang betapa wajibnya kita menjaga niat. Sebab itu diberi contoh. Ya, diberi contoh, Nabi SAW bagi contoh sekejap lagi tentang orang yang berhijrah bukan kerana Allah. Betul kan? Dia berhijrah kerana dunia. Bisnes. Ya, nak dapat keuntungan, atau dia berhijrah kerana nak mengahwini seorang wanita. Yang tu part kedua kita akan jelaskan. Baik. Jadi, yang ketiga, faedah penting daripada niat, perbahasan niat ini adalah iaitu niat baik tidak menghalalkan cara. Niat dia bagus. Ya, saya niat dia bagus, baik, nak tolong orang. Tapi caranya salah. Apa contoh? Mencuri. Dia pergi curi rumah orang kaya. Orang kaya tu kedekut tu. Dia zakat apa tak keluar. Nanti kau siap kau. Malam dia aku planning nak pergi rompak rumah dia. Aku nak bagi pada jiran sekeliling dia tu orang miskin belaka. Dia tak peduli langsung. Alasan apa tak? Alasan mumtaz. Dia orang kaya yang kedekut, bakhil. Dia rumah banglo satu kat dia tu, keliling tu semua orang miskin. Tak pernah ambil peduli. Tak pernah turun tengok orang kampung. Kereta sampai 5-6 dalam garaj dia. Pagar besi bagai, CCTV semua komplit, dengan anjing, dengan guard semua komplit. Ya. Jadi salah seorang daripada orang kampung ni, kreatif. Kedekut ni amat dia. Kalau Allah bagi rezeki, kau tak peduli pada kami ya. Tak apa, nanti aku curi harta kau. Ya. Nanti aku nak bagi pada orang kampung semua. Boleh tak? Boleh atau tidak? Tak boleh. Ya. Sebab ya caranya salah. Matlamatnya ya, niatnya betul. Nak bantu tapi cara salah. Ya. Jadi ingat, niat yang baik itu dalam urusan biasa, dalam urusan ibadah lagi dah tak boleh. Contoh kita kata sebagaimana kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pergi kepada orang yang melakukan halaqah zikir dalam masjid. Ingat hadis tu. Lalu dia tegur. Ya, kamu buat apa ni? Kami sedang berzikir dengan Allah. Ada ketua. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kata kepada mereka apa? Lebih baik kamu hitung dosa-dosa kamu. Lebih baik daripada kamu buat ni. Sebab apa? Yang mereka buat itu menyelisihi Nabi SAW. Nabi tak ajar buat begitu. Orang ramai berzikir dalam masjid. Apatah lagi zaman sekarang. Berzikir ramai. Berlagu. Menari bagai-bagai. Berkompang. Bergendang lagi dalam masjid. Itu lagi parah sekarang. Tapi kalau kita tanya mereka, baik ni berzikir. Untuk tambah ni zuk. Dengan gendang palu ni kita bertambah dekat dengan Allah. Khusyuk lah berzikir kita ni. Apatah lagi menari ni sampai ya hilang diri, fana, lebur. Tu makam tinggi lah, makrifat. Jangan lagi pergi makam bakok dia. Daripada fana pergi ke bakok. Tu. Ini semua sesat. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tegur mereka itu. Ya. Diringkaskan cerita, mereka ada alasan. Mereka kata pada Ibnu Mas'ud. Ya. Apa kata mereka? Ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdul Rahman. Itu kunyah bagi Ibnu Mas'ud, Abu Abdul Rahman. Ya. Apa kata mereka itu? Ya. Ma aradna illa al-khair. Apa yang kami buat ni tak lain tujuan kami baik. Kami nak kebaikan. Kami bukan rock dalam masjid. Bukan menasyid dalam masjid. Kami berzikir ni. Berzikir kan ibadah. Niat dia bagus. Tujuan dia bagus. Tapi caranya salah. Nanti kita akan jelaskan tu. Ya. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ini kaedah yang sangat agung ni. Berkaitan dengan niat dan cara. Mesti berjalan seiring. Kita dah sebut tadi. Ya. Niat dan cara, iaitu amal, dia saudara kembar. Tak boleh terpisahkan dan mesti timbangannya, neracanya, ukurannya adalah iaitu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Iaitu petunjuk daripada Nabi SAW. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa ramai orang yang ingin kebaikan tapi tak meraih apa-apa. Sebab apa? Ni dia. Iaitu kaedah penting berkaitan niat, iaitu yang pertama tadi. Iaitu niat merupakan salah satu syarat diterimanya amal seseorang. Ya. Untuk ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti comply to these two requirement. These two prerequisite. Ya. Itu mandatory requirement.
Buat amal ibadah apa pun, timbang dua ni. Apa dia yang pertama? Pertama niat ni, ikhlas. Yang ini tak ada seorang fail. InsyaAllah semua orang yang beramal ibadah, termasuk tadi tu, ya, tabi'in tu, di zaman tabi'in nanti, sebab Ibnu Mas'ud tu ada sahabat yang duduk tu tabi'in. Tapi tabi'in yang menyisih. Tu dikira ahlul bid'ah. Ditegur langsung oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Niat mereka ikhlas, tengok tu dia kata. Ya, ma aradna illa khair. Tidaklah apa yang kami buat ni melainkan kami nak kebaikan. Ingat pada Allah, mendekatkan diri dalam masjid pula. Bukan duduk di tepi kedai kopi, bukan. Masjid. Mengasingkan daripada diri orang lain, duduk masuk masjid. Tapi syarat yang kedua tak comply. Apa dia? Iaitu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tak mengajar untuk berzikir ramai-ramai itu dengan diketui oleh seorang pemimpin. Banyak tak berlaku sekarang ni? Banyak bercambah macam-macam fashion model mereka buat. Sungguh dengan satu hadis ni, asar ini menghentam mereka semua. Tapi degil, tetap berkeras. Ini apa salahnya? Bagus. Ya, apa salahnya itu yang salah. Jadi syarat yang kedua, yang pertama adalah ikhlas. Ini insya-Allah semua orang yang berbuat ni semua dia comply. Yang kedua ni lah yang membezakan orang yang benar-benar berjalan di atas yang petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Iaitu apa yang mereka lakukan itu mesti sesuai aturan syariat. Ya, sehingga berkata salah seorang tabi'in, iaitu Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika dalam memberikan pemahamannya terhadap ayat dari surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, wa huwal azizul ghafur. Ayat ini merupakan kaedah yang sangat agung, iaitu barometer ataupun neraca untuk menapis apa saja yang kita lakukan dalam bab yang berkaitan dengan ibadah, mesti comply dengan requirement ni. Lalu berkata Fudail bin Iyad, makna ayat ni dikata apa? Iaitu yang dimaksud dengan siapa ni, yang terbaik amalnya itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, iaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Dua syarat ni, betul kan? Ikhlas dah sudah tadi, niat. Yang kedua adalah yang paling benar. Ma makna as-shawab itu? Qil ya Aba Ali. Ditanya pada beliau. Kunyahnya adalah Abu Ali. Tengok para ulama ada gelaran. Abdullah Al-Mubarak, seorang tabi'in. Fudail bin Iyad rahimahullah, dia sezaman dengan Abdullah Al-Mubarak yang kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah tu pada bab yang terakhir, kesimpulan. Ya. Baik. Tabi'in. Lahir 100 lebih hijrah, meninggalnya. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah ni tabi'in. Dia duduk di Madinah. Imam 2 kota suci. Imam 2 kota suci ni abid ni hebat. Ini ada panjang cerita dia, kaitan dia dengan Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak hantar surat pada dia sehingga dia menangis. Sebab apa? Kami sedang mengalir air mata darah mempertahankan negara, kamu mengalir air mata di dalam masjid. Sehingga tu hebat tu perkataan tu. Ada ceritanya, masya-Allah. Tapi dijawab oleh Fudail bin Iyad rahimahullah juga indah jawapannya. Masya-Allah. Ya. Ni ulama bila dia berbalas jawapan, dalil dia datangkan, dua-dua ada dalil. Masya-Allah. Baik, jadi jawab Fudail bin Iyad rahimahullah terhadap pemahaman ayat ini apa kata? Iaitu yang terbaik amalnya itu ahsanu amalah. Itu apa maksud dia? Iaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Lagi ditanya lagi pada dia, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu? Wahai Abu Ali, yang di Fudail tadi rahimahullah. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan amalan yang ikhlas dan yang paling benar? Nak faham lagi. Apa maknanya? Lalu jawab Fudail bin Iyad rahimahullah, qal innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Indah ni perkataan susunan ni. Dia kata apa? Sesungguhnya amal itu apabila dikerjakan dengan ikhlas, dibuat dengan ikhlas satu, tetapi tidak dilakukan dengan tata cara yang benar, kaifiah tu tak betul, tak ikut cara Nabi SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Macam tadi lah, zikir dalam masjid tapi tak ikut cara Nabi SAW. Nabi tak contohkan cara berzikir macam kamu tu, ada ketua yang ikut.
Ya, kemudian tetapkan masa waktu tu di masjid dan sebagainya. Ni. Dikiaskan pada amalan lain yang banyak ni. Ya. Kemudian ya, maka tak akan diterima sebab tak penuh satu syarat, iaitu apa? Tidak ikut cara Nabi SAW, cara yang tak benar. Kemudian wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban. Masya-Allah, ini kaedah yang kuat. Ya, sebaliknya pula, ya, apabila suatu amalan itu kamu dah kerjakan dengan cara betul, buat betul dah caranya, step by step, kaifiah, comply. Ya, wuduk ni cara betul dah, ya, solatnya kaifiah betul dah, ya, tapi tak ikhlas pula, tak ikhlas, tak ada pula keikhlasan, juga Allah Ta'ala tak akan terima. Ya, buat kerana manusia, ya, buat kerana terpaksa, ya, sebab-sebab, bukan kerana Allah. Tu tak terima juga. Ya. Ni kataan penutup. Ya. Lalu kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wal khalisu ma kana lillah was sawabu ma kana ala sunnah. Ya. Amalan tersebut akan sentiasa tertolak. Maksudnya, sehinggalah benar-benar dikerjakan dengan ikhlas dan dilakukan dengan tata cara yang betul. Niat dan prosedurnya, SOP-nya must be according to sunnah operating procedure. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi SAW the only one authorized, ya, dalam urusan apa? Ibadah. Nabi SAW utusan Allah. Kita dah belajar lah. Bal yuttaba'. Maksud Rasulun, dia tahu apa? Ingat? Syakir, apa makna Rasul? Rasul itu ialah maksudnya adalah tak boleh didustakan dan taat. Taat. Bal yuta'u wa yuttaba'. Kena ikut. Kamu jangan keluar daripada garis panduan, limit yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jangan duk memandai dalam agama ni. Duk reka-reka. Tambah sana, modify sana, add sana, adjust sana sini. Ya, kalau dalam kereta urusan dunia, kau nak adjust macam mana, nak modify kereta kau nak lower, nak potong spring ke, nak tambah bumper ke, nak letak macam-macam, it's up to you. But dalam urusan syariat, no, you are not allowed, strictly forbidden. Tapi ini yang dilanggar. Bila ditegur, berhenti. Apa salahnya? Ni kan bagus. Salahnya, apa salahnya? Dalil dia apa salahnya? Apa salah tu yang salah? Tu. Tapi degil. Lagi bukan senang ni. Ini syubhat. Yang sulit nak dibuang. Sebab yang buat tu pemuka-pemuka agama. Atas nama agama, alim. Tapi menyelisihi Nabi SAW. Ya. Jadi beruntunglah orang yang dapat ikut kaedah ni. Iaitu apa? Muwafaqah ala sunnah. Ya. Apatah lagi di zaman sekarang, di mana majoriti sebagian besar umat Islam tak comply dengan requirement ni. Ikhlaslah, tapi memandai-mandai dalam agama. Ya. Nabi SAW ajar berzikir perlahan aja. Dia bukan setakat kuat, menari lagi. Ya, bahkan dengan cara-cara yang menggerunkan cara zikir dia. Terhangguk-hangguk, tersengguk-sengguk. Ya. Kemudian berzikir dalam keadaan yang gelap-gelemat. Ambil kain tutup kepala. Bersila dalam keadaan yang tertentu. Ya, kemudian dikacitnya lidah dia, di giginya, lidah dia letak di atas langit. Kemudian dibayangkan Tok Guru ada di depan dia. Kemudian dia letakkan zikir tu di hati. Kemudian dihentakkan ke dahi, dikembalikan pada lataif, letak balik pada hati. Ni mana datang kaedah ni? Tengok-tengok ada dalam ajaran Buddha. Dia kaedah lataif itu. Nabi SAW tak ajar kaedah tu. Oh, dia ni kira makam untuk menuju sebagai insan kamil, mencapai makam makrifat wal hakikat. Adapun kamu ni yang zikir ikut cara sunnah Nabi SAW, makam syariat. Ni talbis iblis. Ya, penampilan kalah. Ya, orang-orang yang berjalan di atas sunnah, lagi sunnah dia. Sorban besar sampai tinggi, bukan main lagi. 1 kaki tinggi. Sorban besar 2 kilo. Masya Allah. Kalau ditimbang dengan sunnah, menyelisihi. Nabi SAW larang melampau batas dalam penampilan. Jangan ada unsur syuhrah, beza daripada orang lain. Datang-datang tengok, ya Allah, tak boleh kita tengok. Orang takjub, hebat ni. Itu kan pembohongan di atas penampilan. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Kemudian cuba lihat Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengomentari perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Wa qad dalla ala hadha alladhi qalahu
qalahu al-Fudail qaulullahi azza wa jal. Sungguh penjelasan Al-Fudail di atas telah ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Mana muwafaqah? Ibnu Rajab setuju. Ibnu Rajab rahimahullah ni yang syarahkan kitab apa? Arba'in ni. Kitabnya apa nama? Syakir, nama apa kitab? Ibnu Rajab syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tak tahu. Jami'ul Hikam. Jawab. Kitab apa? Allah selalu lupa. Profesor Armaisa pula. Rajihah. Bukan jawab Bi'ul Kalim. Bukan akam-akam lah. Bukan dari dia. Allahumma salli wa sallim. Ada kitab dari sini ya? Ada ni, masya-Allah. Allah lupa. Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami' himpunan. Ilmu wal hikam dan hikmah. Masya-Allah. Ni kalau nak faham tentang arba'in ni baca kitab tu. Masya-Allah, very amazing lah explanation-nya. Banyak ada dalil. Jadi ini sebahagian yang kita ambil. Ya. Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah kata apa? Tentang ucapan Fudail bin Iyad. Yaitu apa yang dijelaskan oleh Al-Fudail ni muwafaqah dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Syakir baca Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik, bagus. Alhamdulillah. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, ya, faman, maka barang siapa kana yarju, berharap nak bertemu dengan Allah, ya, harap liqa, bertemu. Ya, perhimpunan tu, liqa. Multaqa, kan perhimpunan. Dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Maka hendaklah dia syarat dan jawab. Syarat apa? Nak bertemu dengan Allah ada syarat. Apa syaratnya? Jawabnya adalah iaitu falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Apa makna amalan yang soleh tadi? Apa amalan yang soleh tadi? Apa dia? Lupa dah. Akhlasuhu wa aswa. Perinciannya tadi. Ni tampal ni buat free berletak. Ya, buat kad. Mana orang buat amalan-amalan yang mesti bagi kad tu kat dia. This is my card. Card to make sure that your amal according to the requirement, Islamic requirement. This one, two requirement. To comply. Bagus juga buat idea macam tu. Nak ceramah panjang tak erti. Payah bagi kad dia. Syarat diterima amal satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti ibadah kita copy paste daripada Nabi SAW. Jangan tu pandai tambah. Buat majlis itu, buat majlis ni, buat zikir itu, buat zikir ini, reka macam-macam zikir. Walaupun dengan apa alasan, dapat daripada mimpi, dapat daripada semua tolak. Sebab sempurna dah zikir Nabi SAW ni. Muka kita Alaskar tu tak lalu nak buat. Sampai mati pun barangkali tak semua tak boleh buat. Bukan semua boleh buat. Ya. Setuju tak? Betapa banyak zikir-zikir yang kita tak boleh buat. Tengok pokok berbunga ada zikir dia. Tengok pokok berbuah ada zikir. So, tak ada baca kita. Betul kan? Banyak lagi zikir lain. Zikir tidur saja punya panjang. Bermuka surat. Kita simplify aja mana yang kita mampu. Banyak. Masya Allah. Baik. Jadi syaratnya hendaklah mengerjakan amal yang soleh dua tadi. Comply. Ikhlas. Ikhlas sudah tauhid. Sebab tu namanya kalimat tauhid namanya apa? Kalimat ikhlas. Jadi sebenarnya kalau kita faham ni, Masya Allah, kita akan tahu bahawa dua syarat ni ikhlas. Ya, dan benar itu ada pada syarat kalimah syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah adalah niat. Ikhlas. Kalimatul ikhlas. Kalimat tauhid ni. Berbuat ibadah hanya semata-mata kepada Allah. La ma'budah bihaqqin illallah. Itulah dia ikhlas. Yang kedua ni adalah Muhammad Rasulullah. Ittiba'ur Rasul. Itu syarat kedua. Jadi Islam itu terang dan jelas. Tak ada langsung kesamaran, tak ada langsung syubhat. Tapi ahlu syubhat yang terkena fitnah syubhat ni, dia tak puas hati. Ya, dia tacap sana, dia tacap sini. Apa yang dah sempurna, akhirnya jadi hudu Islam tu. Daripada senang, jadi menyulitkan. Sebab tu nanti akan relate dengan hadis yang kelima. Dan syarat yang seterusnya, jangan mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya. Inilah pembatal amal tadi. Ar-riya. Itu kan syirik. Ya. Sehingga banyak Nabi SAW menjelaskan tentang bencana riya. Ya, nanti di negeri akhirat
Kamu pergi jumpa orang yang kamu riakkan itu waktu di dunia. Betul kan? Ya. Kamu buat ibadah ni bukan kerana aku. Kamu carilah yang kamu tuju tu, pergi. Ya. Kamu minta pahala pada dia. Ya, itu menunjukkan apa? Betapa murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada pelaku-pelaku riak. Cuba tengok ni hadis Nabi SAW sebut. Pembatal amal ni yang paling berbahaya. Di antara yang berbahaya. Ya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarika. Aku, kata Allah Ta'ala, adalah yang paling kaya. Maha kaya Allah Ta'ala. Betul kan? Al-Ghani. Daripada perkongsian, penjumpuan. Aku tak perlu ada sekutu-sekutu. Kita manusia kena ada sekutu. Betul kan? Ada member. Betul, buat syarikat sedang berhad. Bersekutu, bersyarikah. Syarikat tu bahasa Arab. Sekutu, asal dia syirik. Tapi syirik yang tu betul dibenarkan. Dalam urusan dunia, kongsi, partnership. Tapi dalam ibadah tak boleh ada partnership. Allah tak benarkan dia dipartnershipkan dengan makhluk. Kemurkaan Allah yang paling besar. Sesiapa yang melakukan satu amalan dengan menyekutukan yang lain daripada aku, dalam amalan itu aku akan membiarkannya bersama sekutu-sekutu dia. Ini bencana, bahaya. Jadi bila kita datang riak ni, kita lawan. Apa faedahnya aku nak menunjuk pada orang? Apa dapat? Hanya sekadar puji-pujian, kemasyhuran, popular. Itu semuanya adalah fata morgana saja. Ya, kamu tak akan pernah merasa terpuaskan dengan perkara itu. Orang riak dia tanyalah, dia tak pernah puas hati. Jiwanya kosong. Ya, apatah lagi bila dia hilang peminat. Akhirnya dia apa? Bunuh diri. Suicide. Ya, stres sendiri. Jadi kalau kita buat tu tak peduli. Ya, orang kata kau orang kutuk ke, peduli apa? Life goes on. As long I'm doing it according to the syariat punya requirement. Tu prinsip. Orang nak kata apa, katalah. Nak tuduh apa, tuduhlah. Selama mana ada dalil nanti dapat ditegakkan di hadapan Allah. Kamu yang buat amalan penambahan-penambahan ni, datanglah dalil kamu. Ya, dalil akal kamu tu yang rosak. Ya. Tengok dalam hadis lain disebutkan. Ya, kita baca terjemahan cukup. Apabila Allah Ta'ala menghimpunkan seluruh manusia, kata Nabi SAW, Iza jama'allahu al-awwalina wal-akhirin liyaumin la raiba fihi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jal falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa inna Allah aghna syuraka'i anis syirki. Masya Allah. Hadis menyerahkan ni. Ingat, kita jangan nak belagak satu hala, nak menunjuk ke orang. Apa beza? Make up sana, make up sini, gincu sini. Apa dapat? Dapat pujian je. Dia seronok jalan macam tak pijak bubi hari tu. Tak sedar diri, lama tua. Tak ada orang teringin. Patah kerana kepuasan nafsu takkan penuh terasa kan. Tu orang yang bertabarut, dia buat bukan untuk dia. Nak tarik perhatian, orang puji dia, tu riak nama dia. Dapat dosa. Faham? Understand? Loud and clear. You know? Jangan serius sangat. Tapi betul kan? Ada kereta baru, parking depan rumah orang. Dulu kereta Perosak Saga 1 kilometer pergi Kenduri. Malu. Kereta baru lepas dah, kereta air baru beli. Masya Allah. Allah Akbar, Allah musta'an. Jauhlah kami ya Allah daripada sifat-sifat tersebut. Ya. Jadi apabila Allah menghimpunkan seluruh manusia yang terdahulu dan kemudian, kata Nabi SAW, pada hari yang tiada keraguan mengenainya, ini hari kiamat, seorang penyeru akan menyeru. Sesiapa yang telah menyekutukan Allah dalam sesuatu amalan yang sepatutnya dilakukan kerana Allah Azza wa Jal, hendaklah dia meminta pahalanya daripada selain Allah. Dulu buat kerana manusia kan, kamu minta lah dia. Di bahasa kasar kita lah, Allah Ta'ala tentu lebih murka pada ketika itu. Ini untuk berdekatkan pemahaman. Sesungguhnya Allah paling kaya daripada penyekutuan, tak berhajat langsung pada apa yang kamu sekutukan itu. So, ini akan menjadikan kita ikhlas. Tak perlu nak ada popular. Lebih baik kita tak dikenali di dunia ini. Yang penting kita dikenali oleh penduduk langit. Betul kan? Seperti para ulama ni, Imam Nawawi rahimahullah. Dia tak ingin dikenali, tapi Allah muliakan dia, tetap dikenali. Tapi tak beri kesan langsung. Sehingga tengah balik kampung ni, meninggal di kampungnya. Padahal duduk di kota ni, hebat, ulama nombor 1.
di antara ulama-ulama yang dijadikan rujukan. Padahal di zaman dia ada lagi ulama yang hebat dari sudut keilmuan. Tapi Allah muliakan dia. Ya sebab apa? Keikhlasannya, kezuhudannya. Tidak langsung ada cita-cita, minat pada dunia. Woi, kita mentang sekali masuk TV tangkap gambar, kemudian update. Padahal tumpang orang yang popular, sekali masuk TV, bukan main, tunjuk. Ini kan bencana. Ya apa bedanya? Dia hebat sangat ke masuk TV? Hebat sangat ke? Tu, bahaya ni bahaya. Tu kena jaga-jaga. Ya, jadi kena ada prinsip. Ya, bila ikhlas tak mengharapkan pujian manusia. Yang kita harapkan adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pula kata Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah tentang penjelasan Fudail tadi. Ulama dua komentar ni, kataan yang sangat luar biasa. Wa hazanil aslani huma tahqiqus syahadataini allataini huma ra'sul Islam. Masya-Allah. Kita sebut dari kalimah syahadat. Ibn Taymiyah rahimahullah kata apa? Dua asas, foundation. Yang ni apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ittiba adalah perwujudan yang sebenar-benarnya dari penerapan syahadatain. Iaitu apa? Itulah pokok Islam. Ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Jadi kesimpulannya apa? Amalan itu wajib memenuhi dua syarat. Ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Kerana itulah dia yang kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Baik, selesai sudah bahagian yang pertama. Iaitu tentang amal itu tergantung pada niat. Dan setiap niat itu bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Baik. Kemudian Nabi SAW bagi contoh. Ni example tentang niat. Apa niat? Apa contohnya? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasul. Jadi apa maksudnya ni? Seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi penerapan niat dalam amalan ini, hijrah satu disebut sini kerana Allah. Yang kedua, hijrah dia kerana dapat haban dunia. Ni. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Terang tak ni? Very loud and clear ni hadis ni. Jaga kita, defend. Ni sebagai shield, pelindung untuk selamat, jangan terjatuh kepada kerugian di negeri akhirat. Buat amalan letih-letih berpayah di dunia, tiba-tiba di negeri akhirat disqualify. Macam orang main bola, skor bukan main lagi. Semangat belum lompat, referee kata prit, disqualify. Itu minit-minit terakhir lah perlawanan. Final pula tu. Menyesal tak? Frust tak? Frust. Itu dalam pasukan bola. Ni. Nak skor di negeri akhirat ni. Datang bawa banyak amalan. Tiba-tiba Allah hitung not accepted, totally rejected, tak diterima. Ada 3 manusia nanti di negeri akhirat rugi. Ini cantik. Terbendung pula. Nombor 1 yang ini. Ni yang berkaitan dengan tajuk ni. Buat amal ibadah tapi tak comply dengan salah satu daripada requirement atau dua-dua. Ikhlas tapi tak ikut cara Nabi SAW. Ikut cara Nabi SAW tapi tak ikhlas. Yang ketiga, dua-dua tak ada pada dia. Ikhlas pun tidak, tak ikut pun tidak. Dua-dua tak ada. Buat tu kerana riak. Solat dia macam batuk ayam. 7 minit siap 23 rakaat. Tu. Out you go. Tu nombor 1. Rugi. Banyak amalan dia di dunia. Yang kedua siapa? Yang kedua iaitu pelaku kesyirikan. Dia solat, dia puasa, dia zakat, comply semuanya, tapi dia melakukan pembatal, buat syirik. Percaya pada perkara gaib, minta pada hantu, jin, pakai tangkal azimat, percaya pada ramalan-ramalan, pakai azimat, pergi ke kuburan-kuburan, minta pada pemilik kubur, macam-macam. Tu. Yang ketiga siapa? Iaitu orang yang muflis. Di dunia suka nak gosip, suka kutuk orang, hina orang, fitnah orang, kata orang, ambil hak orang tanpa hak, bunuh orang tanpa sebab. Nanti di akhirat rugi. Ini 3 kelompok manusia. Semoga Allah menjauhkan kita daripada 3 kelompok itu, supaya kita duduk dalam kelompok yang selamat. Seperti hadis pertama ni,
hadis yang sangat agung, yang besar untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi Nabi SAW beri contoh penerapan, iaitu hijrah kerana Allah. Dia berkaitan dengan agama, hijrah. Allah perintah, betul kan? Hijrah ni ada 3 jurusan dia. Satu, hijrah ni yang masuk sini, daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Ya, negeri kafir kepada negeri Islam. Iaitu hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW ke bumi Madinah dengan para sahabat. Ada pula hijrah, iaitu hijrah daripada maksiat kepada taat. Ya, hijrah. Berhijrah daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang kepada perbuatan-perbuatan taat. Ada juga hijrah, iaitu mengasingkan diri daripada musuh-musuh Islam. Ya, tak boleh beramal tu, hijrah tempat lain. Kampung ni banyak sangat ahli maksiat, aku tak boleh lah, kena pindah kampung. Tu. Baik. Jadi kita berhijrah tu kerana Allah. Bukan kerana kita berhijrah. Dulu aku pelakon, penyanyi. Dah tak banyak offer lah pelakon, penyanyi ni. Aku nak berhijrah pula dah. Nak jadi ustaz pula. Bertobat dia. Orang usung sana sini jadi penceramah. Oi, lagi banyak income dia. Ya. Tu. Niat tu dia sendiri yang tahu. Tapi kita sebut contoh boleh berlaku. Ya, kalau ditimbang dari neraca syariat pun tak boleh dia berceramah. Sebab apa? Sebab dia bukan penceramah, dia bukan alim, dia kena pergi belajar, belajar ilmu. Ini bertobat hari ni diusung bawa pergi mana-mana, masjid pula tu jemput. Apa yang boleh dia bagi? Dia baru bertobat dia. Terkenal sebelum tu sebagai ahli maksiat. Bertaubat, pergi menuntut ilmu. Bila kamu layak baru masuk masjid, minta ceramah yang bukan. Ceramah apa kat masjid, cerita pengalaman lah bagai-bagai. Cerita maksiat, siapa suruh kita pergi mendedahkan aib kita kepada orang ramai? Nampak tak? Faham? Ni kalau cakap begini orang marah. Tapi kalau orang faham bab agama, pasti benar. Para ulama larang orang yang tidak memiliki, tak faham bab agama, duduk atau terusi dalam masjid berceramah, mengajak orang melakukan ketaatan kepada Allah. Kamu tu baru bertobat, baiki diri kamu, menuntut ilmu. Sebab kamu jahil. Ni tak, hari pertama dah bertobat, masjid pun satu bab. Panggil supaya orang datang ke masjid, supaya tabung derma penuh. Itu pun penyakit. Ya, sebab apa? Kejahilan. Masya Allah. Ya. Sungguh sedih melihat situasi masyarakat sampai tahap itu cara pemikirannya. Baik. Ya. Kemudian Nabi SAW bagi contoh yang kedua, yang menyebabkan apa? Tentang niat. Iaitu dia tak dapat pahala. Dia berhijrah kerana apa? Kerana 2 contoh ni, untuk mendapatkan habuan dunia. Daripada Mekah pergi Madinah, boleh buka bisnes kat Madinah. Contoh begitu. Ya. Dekat Mekah tak boleh ni, kedai kita ni orang Islam diboikot bagai-bagai. Dia rampas lagi harta, pergi Madinah boleh bisnes. Dia pergi tu bukan kerana nak jaga agama, nak jaga akidah, tak. Yang kedua pula ada contoh, dia pergi berhijrah kerana nak kahwin. Tu. Calon dia tu ada di Madinah. Calon pula tetap syarat, kalau kau tak berhijrah aku tak nak kahwin kau. Sanggup dia pergi merentas gunung dan lautan. Ya, lautan api dia redah. Apa lagi? Pergi dia sampai nak kahwin, tujuan nak kahwin. Kahwin tu tak salah, tapi yang salah perintah tu berhijrah untuk jaga akidah. Dia bukan itu sebenarnya dia pergi. Kalau tak ada perempuan tu dia tak pergi, faham? Tentu. Macam contohlah penceramah. Kita cerita penceramah lah, sebab penceramah betul kan? Saya takkan datang masjid tuan kalau tuan tak bayar saya 1,500. Tu kan bukan kerana dia nak penceramah, tapi dia nak dunia. Ya. Tuan panggil saya penceramah, tuan nak bayar berapa? Pakai fikir lagi. Berapa nak bayar? Mula-mula tanya yang tu dulu. Kita masjid cuma mampu bagi 200 je ustaz sanggup hati. Ajak saya nak check schedule je. Sorry lah, saya full dah bulan ni. Full dah pula. Tadi tak cakap. Ini pengalaman AJK masjid cerita. Bukan kisah reka-reka. Tetap tu terkejut tu. Berapa ribu? 3,000. 3,000. Ceramah 1 jam. Yang dia ceramah apa? Ya. Yang dia ceramah biasa je. Cerita sana, cerita sini. Inilah bencana. Patut orang seperti ini takut tentang ancaman Nabi SAW terhadap tadi 3 orang yang dihumbal dalam neraka. Tapi manusia bila dah terkasima dengan dunia, dia sebab dulu dia belajar barangkali tak ikhlas kerana Allah. Itulah sebab jadi demikian. Atau dia terkasima dengan dunia. Sebab itu dalam bab ini Nabi SAW sebut beberapa hadis tentang orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah. Akibatnya nanti akan dilihat dari segi praktik lapangan dia. Dia untuk penceramah khususnya yang menyampaikan, begitu juga penceramah-penceramah yang lain. Supaya Allah jaga kita daripada hilangnya keikhlasan. Tengok Nabi SAW sebut di sini.
Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah. Ya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Faham macam ni? Sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu yang sepatutnya dia tuntut untuk mendapat redha Allah, ya, sedangkan dia hanya menuntutnya untuk dapat harta dunia, dia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Sebab tu orang menuntut ilmu agama khususnya ikhlas dia kerana Allah, bukan dapat sijil. Bukan nanti dia guna platform tu untuk dia demand. Aku ada PhD, bayar mesti rate tak sama dengan master PhD ni. Aku master bayaran mesti tak sama dengan rate degree. Degree bayaran mesti tak sama dengan diploma. Ni kadang penyakitnya masjid tu sendiri ditetapkan begitu. Dia beza. Oh, PhD kita bayar 300. Master kita bayar 200. Degree 100. Diploma RM50. Tak ada sijil, tergantung pada ahli masjid. Ni penyakit dua pihak ni. Masjid satu penyakit, penceramah tu satu penyakit. Akhirnya jadi barah. Yang peliknya kesihan. Ustaz-ustaz yang istiqamah mengajar di masjid tu. Sejak masjid tu diwujudkan sampai sekarang, ustaz tu lah yang isi kuliah. Daripada 4-5 orang jamaah sampai sekarang ratus-ratus. Ustaz tu bayar berapa sebulan? Bukanlah ustaz tu berhajat, tapi nak tunjuk mentaliti ni yang salah. Bagilah 100. Padahal lama istiqamah kuliah berkitab, ada sampai 4-5 kitab habis dah. Ni sekali bagi penceramah jemputan, tak apa yang dia ceramah 3,000, 2,000. Sebab apa? Pernah masuk TV, menang pertandingan itu, menang pertandingan. Ini dia kebatilan di atas kebatilan. Di kasar ni semua ni. Sebab apa? Mengingatkan hadis-hadis Nabi SAW. Wahai ahli masjid, kamu tanggungjawab amanah yang Allah akan tanya kamu di negeri akhirat. Wahai penceramah, kamu akan ditanya di hadapan Allah. Takutlah terhadap hadis ini dan hadis tadi yang dihumbankan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Masya Allah. Ya. Sebab itu para ulama terangkan betapa wajibnya menjaga keikhlasan. Lihat para ulama salaf kita mengajar tentang keikhlasan. Hal yang berkaitan, apatah lagi kamu adalah ahli agama. Ya, dihumat, tak cium bau syurga. Kalau belajar agama untuk dunia. Ya. Masya Allah. Ya. Ada lagi hadis-hadis yang lain. Ya. Kalau dia belajar agama tu dia nak berdebat dengan orang. Ada juga orang pesen gitu. Kerja dia nak berdebat, masuk Facebook, pantang dengan orang tu dia nak tulis. Ya, dia alim hebat lah. Nabi SAW dah ingatkan, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yujariya bihi ulama au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai adakhalahu Allahun nar. Apa tu dia? Waliyazubillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, man talabal ilmu, ya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh, menyaingi para ulama atau menarik perhatian manusia kepadanya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Banyak ni, bukan sikit-sikit hadis. Jadi tanggungjawab dan amanah seorang penceramah ni besar. Sebab tu kita kena ajar. Kita mengajar bukan mengajak manusia kepada kita, bukan mengajak manusia supaya kita boleh mengambil kesempatan di atas mereka, bukan. Sebab itu pendakwah ni dia kena berusaha ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Ya. Kena cari jalan juga dia, kerja apa pun. Ya, dia jangan berharap kepada orang. Ni para ulama dulu mencontohkan, kecuali dia itu dibiayai oleh orang. Pemerintah bagi dia ataupun badan tertentu, organisasi bantu dia, itu dibenarkan. Tapi jangan jadikan ceramah agamanya sebagai profession untuk menjadi kaya. Ya, penceramah ni patutnya miskin dia, bukan nak jaga duit. Habis duit dia lagi ada, betul kan? Pergi sana, masa dia ceramah jauh. Ya. Cuma ambil sekadar perlu. Jangan dia buat calculation. Aku bulan ni ada 20 ceramah, kalkulit 20,000. Masya Allah. Dah 1 jam 3,000. Tak banyak dia. Tu. Jadi inilah di zaman sekarang, Allah datangkan fitnah dan ujian yang sangat besar kepada para pendakwah, supaya semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan semua penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah jangan tertipu dengan dunia. Hendaklah kita mengikhlaskan niat mengajar manusia supaya kita sama-sama menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ujian dia. Allahumma sayyiban
Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa a'udzubika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu bil khifati. Baik. Jadi inilah hadis yang sungguh besar faedahnya. Ya, kesimpulannya adalah ya, perintah Nabi SAW kepada kita agar menjaga niat. Perintah agar kita berbuat sesuatu semuanya hendaklah mengikhlaskan niat hanya semata-mata kepada Allah. Jangan dipalingkan selain daripada itu. Apa saja dalam jurusan amal ibadah kita, ya, jangan pedulikan apa orang kata. Yang kita patut pedulikan apa yang Allah kata. Maka dari situlah akan datang keikhlasan niat. Ya, ini wajib. Sebab itu bila Allah berikan kita keikhlasan, kita akan ikhlas dalam menyampaikan agama tanpa takut pada sesiapa. Kita akan menyampaikan kebenaran walaupun kita tak disukai, tak digemari. Tapi itulah di antara ciri orang yang ikhlas di dalam ya menyampaikan kebenaran. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki keikhlasan, kesungguhan dan melaksanakan amal ibadah ya mengikut contoh teladan ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat hadis yang pertama. Ya, sekadar itu yang dapat kita jelaskan secara ringkas. Adapun perinciannya secara terperinci, bolehlah kita rujuk kitab-kitab yang mensyarahkannya, khususnya kitab yang disyarahkan oleh iaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya iaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur. Esok pagi kita akan masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis yang panjang. Ya, Al-Hadis Al-Thani. Ya, iaitu hadis tentang disebut sebagai hadis Jibril. Ya, yang menjelaskan fondasi agama. Ya, Al-Hadis Al-Thani. InsyaAllah besok sampai subuh. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa rahmatin min Allah. Ya, kekurangan kesilapan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Semoga Allah menghimpunkan kita dalam syurga bersama Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW. Ya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.